Assalamualaikum murid-murid. Sebelum cikgu mulakan pengajaran pada hari ini, diharap murid-murid dapat bersedia dengan buku teks masing-masing, buku latihan, alat tulis dan kalkulator. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus. Sila buka buku teks anda muka surat 114. Murid-murid, adakah kamu masih mengingati pembelajaran yang lepas? Jika ingat, alhamdulillah, bagus. Jika sebaliknya, diharap murid-murid perlu ingat kembali pembelajaran yang lepas iaitu nisbah trigonometri. Apa clue kita nak ingat nisbah ini supaya kita mudah mengingatnya? Saya dah ajar kamu sebelum ini sinus, okey, kita ringkaskan S. Okey, S tentang T, hypotenuse H. Okey, jadi kita ringkaskan S T per H. Kosinus K, kita ringkaskan bersebelahan sebelah, kita ringkaskan S per dengan hypotenuse. Tangen T, okey, tentang, kita ambil T per dengan bersebelahan S. Okey, S ni, okey, macam mana kita nak ingat sinus ni? Saya, okey, saya tak hafal. Okey, STH, saya tak hafal. KSH, kalau saya hafal, tentu TS tentu tak salah. Saya ulang semula. Saya tak hafal, kalau saya hafal, tentu tak salah. Okey, jadi saya ulang kembali pembelajaran yang lepas. Jika diberi segitiga bersudut tegak, okey, sudut tirus, katalah saya labelkan ini X. Okey, setiap sisi saya labelkan A, B dan C. Okey, kalau dinyatakan ataupun jika kehendak soalan hendak menentukan sin X, okey, apa rumus sin? Sin STH. Saya tak hafal. Okey, tentang. Okey, tentang X. X di sini tentang dekat mana? Sisi bertentangan dia. Okey, sisi bertentangan daripada X ni, sudut X. Okey, sisi bertentangan dia adalah B. Per dengan H. H adalah hypotenuse. Hypotenuse dia mana? Okey, hypotenuse dia adalah sudut bertentangan dengan sudut 90 darjah. Hypotenuse dia adalah C. Bagaimana pula cos X? Cos X adalah, kalau saya hafal, S adalah sebelah. X di sini, sebelah dia di mana? Sebelah dia adalah A. Okey, per dengan hypotenuse dia C. Jadi, cos X sama dengan A per C. Bagaimana pula dengan tangen? Tangen X sama dengan tentang T per S tentang per sebelah. Tentang dia B per dengan sebelah dia A. Masih ingatkah murid-murid dengan nisbah trigonometri ini? Ingat tau, selama-lamanya. Sebabnya ia banyak kegunaannya. Bagaimanakah anda menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen suatu sudut tirus? Lihat contoh 4 yang terdapat daripada buku teks. Raja di sebelah menunjukkan sebuah segitiga bersudut PQR. Hitung nilai A panjang PR. Jika dilihat pada gambar raja, segitiga bersudut tegak ini mempunyai 3 sisi. 2 sisi telah dinyatakan panjang sisinya. Manakala PR belum dinyatakan lagi. Bagaimana kita mahu selesaikan panjang PR? Ingatkah anda tentang teorem Pythagoras?
yang telah kamu pelajari masa tingkatan 1 yang lepas? Okey, jika mahu cari panjang PR, PR ini adalah panjang hipotenus. Okey, panjang hipotenus ni bersamaan dengan, kalau kita lihat gambar rajah imbas kembali ni, bersamaan dengan panjang yang mana? Panjang C. Jadi untuk cari C, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni kita nak selesaikan panjang PR. Bagaimana caranya? Okey. Kita cari panjang PR. PR kuasa 2. Okey, sama dengan 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Okey. Okey murid-murid, sila tekan kalkulator. 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Berapakah jawapannya? Jawapannya 289. Okey, itu untuk cari PR kuasa 2. Jika nak cari PR sahaja, sama dengan punca kuasa 2, 289 ni. Tekan kalkulator. Berapa jawapannya? Ya, jawapannya 17. Okey, 17 apa unitnya? Sentimeter. Tengok sebab apa panjang PQ dengan panjang QR tu unitnya sentimeter, maka panjang PR juga sentimeter. Okey, seterusnya kita tentukan atau cari nilai sin sudut PRQ. Okey, sebelum kita nak cari sin sudut PRQ, kita tentukan di manakah kedudukan sudut PRQ. Okey, kita lihat huruf sudut PRQ, kita tengok dekat huruf tengah-tengah. Huruf apa tengah-tengah? Huruf R. Jadi R, maka sudutnya di sini. PRQ sudutnya di sini. Jika sudutnya di sini, maka kita kena tentukan manakah sisi bertentangan dia, sisi bersebelahan dan sisi hipotenus. Sisi hipotenus PR. Sisi bertentangan, okey, bertentangan di sini, ini bertentangan, saya ringkaskan T. Okey, sisi bersebelahan, confirmlah satu lagi yang ini sebelah, saya ringkaskan S. Jadi untuk cari sin, saya ulang balik semula rumus yang kamu telah pelajari sebelum ini, saya tak hafal. Okey, kalau saya hafal, tentu tak salah. Okey, jadi kita nak tentukan sin, rumus yang ni kita ingat. Sin sama dengan, apa rumusnya? Tentang per hipotenus. Jadi kita tengok sudut dekat R tadi, sisi bertentangan dia adalah 15. Berapa hipotenus dia? Hipotenus dia tadi adalah PR. Berapa PR yang kita dapat tadi? 17. Jadi sin sudut PRQ sama dengan 15 per 17. Bagaimana murid-murid? Senang kan? Yang penting kamu ingat tau nisbah trigonometri ini. Okey, seterusnya kita lihat soalan C. Soalan C disuruh cari cos sudut PRQ. Okey, sudut PRQ. Di manakah kedudukan sudutnya? Okey, kita lihat gambar rajah. PRQ. Okey, sudutnya dekat huruf yang tengah-tengah ni huruf apa? R. Okey, jadi kita labelkan R kat sini. Tanda sudutnya kat sini. Okey, jadi dia nak cos sudut PRQ sama dengan, okey, cos rumus dia apa? Kalau saya hafal. Apakah S? Sebelah. Okey, sebelah dia berapa? Okey, sebelahnya 8. Per hipotenus berapa? Tadi hipotenus yang kita dapat PR tadi adalah 17. Jadi hipotenus dia adalah 17. Jadi cosnya, cos sudut PRQ sama dengan 8 per 17. Okey, seterusnya kita nak cari tan atau tan. Tan sudut QPR. Okey, tan sudut
QPR. Okey, kita kenal pasti di mana kedudukan sudut tersebut. Okey. Huruf tengah-tengah huruf P. Jadi sudutnya dekat P. Kita tengok sudut dekat P ni. Okey. Mana sisi? Okey. Sisi bertentangan dia? Sisi bertentangan dia 8. Sisi sebelah dia 15. Dan hipotenus dia adalah 17. Jadi, tangen. Okey, tangen rumus dia tentu tak salah. Jadi, tangen sudut QPR sama dengan tentang dia 8. SS sebelah dia 15. Jadi, jawapan tan sudut QPR sama dengan 8/15. Boleh faham murid-murid? Senang kan? Bagaimana murid-murid dengan contoh yang cikgu tunjukkan tadi? Faham tak? Jika faham, alhamdulillah. Jika sebaliknya, diharap murid-murid dapat berulang kali lihat contoh yang cikgu beri tadi dan semoga murid-murid mudah faham. Untuk memantapkan kefahaman kamu, diharap murid-murid dapat buat latihan buku teks daripada buku teks matematik tingkatan 3, muka surat 117. Salin soalan ini ke dalam buku latihan 1. Uji minda 51 di soalan 1 sahaja daripada soalan A hingga F. Okey, kehendak soalan ini kamu dikehendaki mencari nilai sinus, kosinus dan tangen. Jadi setiap jawapan untuk soalan ini pastikan ada 3 jawapan, iaitu sinus theta, kosinus theta dan tangen theta. Okey, untuk menentukan sin, kos dan tangen ini, pastikan setiap sisi semua kamu tahu panjangnya. Okey, untuk soalan A, soalan B, soalan C, kamu telah mengetahui ketiga-tiga sisi. Tetapi untuk soalan D, E, F, satu sisi tidak diketahui. Maka apa yang perlu kamu buat? Untuk soalan D, E dan F, kamu kena cari nilai yang tidak diketahui sisinya. Okey, contohnya kalau soalan D ni, kamu labelkan sisi yang tidak diketahui ini dengan pemboleh ubah, katalah saya labelkan X. Jadi kamu kena cari X dulu. X sama dengan berapa? Dengan menggunakan teorem Pythagoras seperti contoh yang cikgu tunjuk tadi. Okey, jadi soalan D, E dan F, kamu kena cari dulu nilai yang tidak diketahui ini. Kemudian baru kamu tentukan sin, kos dan tangen. Jelas murid-murid? Sila buat. Okey. Dan dah siap, kamu boleh hantar hasil kerja kamu melalui WhatsApp PM kepada saya. Semoga berjaya.